Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat bersama-sama bertemu semula untuk meneruskan lagi pengajian kita Alhamdulillah, sebab Allah masih panjang ke umur kita, Allah berikan kita kesihatan untuk kita meneruskan lagi pengajian kita. Baik. Untuk video yang kali ini insya-Allah Ustaz akan menyambung kembali pelajaran kita dalam mata pelajaran fiqh tahun 2 Ibnu Sina. Jadi video ni Ustaz buat untuk kelas 2 Ibnu Sina. Okey, baik. Jadi pada video yang lepas kita dah masuk kepada tajuk yang pertama Kita dah masuk pada pelajaran yang pertama, iaitu tentang bersuci ataupun orang panggil at-taharah. Jadi hari tu kita dah baru baca setakat muka surat yang pertama saja Jadi hari tu ni kita setakat mampu baca pada muka surat yang pertama sahaja. Itu pada muka surat keempat lah. Kita satu muka surat saja. Hari tu ni kita belajar satu muka surat saja, iaitu muka surat yang keempat. Jadi hari ni kita akan sambung lagi. Ustaz nak kamu buka buku muka surat yang kelima. Buka muka surat yang kelima. Kita sambung lagi dalam pelajaran yang pertama, iaitu dalam tajuk bersuci Okey, muka surat kelima. Okey, beri tengok buku. Sambil-sambil Ustaz baca, kamu ikut dekat rumah Lagi kita dengar Ustaz nak terangkan dekat kamu. Baik. Kita tengok yang atas sekali tu. Untuk menghilangkan hadas ialah dengan berwuduk atau tayammum. Okey. Jadi dalam buku ni dia bagi tahu dekat kita yang kita ni kalau kita dalam keadaan berhadas. Kita ni bila mana kalau kita ni dalam keadaan berhadas, kita kena bersuci. Macam mana nak bersuci daripada hadas? Okey, hadas ni dia ada dua. Ingat hadas ada dua. Okay, yang pertama iaitu hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Ingat hadas terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hadas kecil, yang kedua ialah hadas besar. Hadas kecil dengan hadas besar. Ada dua sahaja. Dan cara untuk kita nak bersuci dengan hadas ni, hadas ni ada dua. Okey, ada dua jugalah sebab ada hadas kecil, hadas besar. Baik. Yang pertama untuk hadas kecil, kita perlu bersuci dengan cara kita ni mengambil wuduk. Kita bila mana kita ni berhadas kecil, kita kena mengambil wuduk. Bila mana kita ambil wuduk, maka kita dah suci daripada hadas kecil. Manakala kalau kita ni dalam keadaan berhadas besar, kan? Bila hadas besar kita kena mandi. Kena mandi, orang panggil mandi wajib. Okey, selalunya yang ni untuk orang dewasa saja. Kamu kanak-kanak ni selalunya berhadas kecil saja. Kanak-kanak dia tak sampai lagi tahap untuk dia berhadas besar. Selalunya kanak-kanak ni sekadar berhadas kecil sahaja. Kamu sekarang hanya perlu fokus dekat hadas kecil saja. Hadas besar kamu tak fikir lagi. Tu untuk orang dewasa sahaja. Okey. Jadi hadas kecil ni, cara kita nak bersuci dengan hadas kecil ni ialah dengan kita mengambil wuduk. Ataupun kalau wuduk, kita ambil wuduk tu air tak ada. Kita nak ambil wuduk tu air tak ada, ataupun kita ni sakit, kita tak boleh kena air. Macam mana kita nak bersuci dengan hadas kecil? Sebab kita ni air tak ada, ataupun kita ni sakit, tak boleh kena air. Sedangkan kalau kita nak bersuci daripada hadas kecil, kita kena berwuduk. Macam mana kita nak buat? Cara-caranya ialah
kalau kita ni dalam keadaan hadas kecil tapi kita tak boleh kena air, ataupun tempat kita tu tak ada air, kita kena bertayamum. Tahu tak tayamum? Bertayamum ni kita menggunakan debu tanah yang suci. Nanti bila mana kita masuk dalam tajuk tayamum, nanti ustaz akan terang kat kamu macam mana cara-cara untuk kita bertayamum. Sekarang ni kita fokus dekat bahagian bersuci dulu. Bahagian tajuk besar dulu. Nanti kita akan masuklah cara-cara berwuduk, cara-cara kita nak bertayamum, kita akan masuk nanti insya-Allah. Okey, ingat jadi hadas ni terbahagi pada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil ni kita nak bersuci dengan hadas kecil, kita kena berwuduk. Tetapi kalau berwuduk tu kita ayak tak ada ataupun kita tak boleh kena ayak, kita kena bertayamum. Boleh faham hadas besar tu kita kena mandi. Tapi kamu ni kanak-kanak kamu tak ada lagi hadas besar. Jadi kamu hanya ada hadas kecil sahaja. Okey, seterusnya kita sambung lagi tengok buku. Okey. Dan untuk menghilangkan najis pula, dengan air yang suci lagi menyucikan. Okey. Kemudian untuk kita nak bersuci dengan najis. Najisnya contoh apa dah? Contoh apa? Darah, nanah, najis kamu, tahi kamu tu kan. Tahi kamu tu, air kencing tu semua adalah najis. Muntah pun najis. Okey. Cara kita nak bersuci daripada najis ialah dengan kita kena gunakan air. Air yang apa? Air yang suci lah. Air yang suci. Kita kena basuh. Kena basuh. Baik. Kita tengok bawah tu hukum bersuci. Dia beritahu dekat kita tentang hukum bersuci. Hukum bersuci adalah wajib. Macam pada video yang lepas Ustaz beritahu, hukum bersuci ni wajib. Sebab apa? Sebab apa wajib? Sebab kalau kita ni kalau kita tak suci, okey, kalau tubuh badan kita tak suci, contoh kita nak bersuci ni, kita kena tengok 3 benda ya. Pertama, tubuh badan kita kena suci dan bersih. Lepas tu tempat ibadah kita pun kena suci dan bersih. Lepas tu pakaian kita pun kena suci dan bersih. Kalau 3 benda tu tak suci, maka ibadah kita pun takut tak diterima oleh Allah. Kita tengok sebab apa? Sebab tu. Okey. Sebab apa hukum bersuci ni wajib? Kerana ia menjadi asas kepada ibadah. Kalau kita ni tak suci, kalau pakaian kita tak suci, kalau tempat ibadah kita tak suci, maka ibadah kita pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita nak sembahyang tapi tubuh badan kita ada najis, ataupun dekat pakaian kita ada najis, ataupun dekat tempat kita nak solat tu ada najis. Jadi bila mana kita solat dalam keadaan tempat tu ada najis, badan kita ada najis, pakaian kita ada najis, nanti takut bila mana kita tak sucikan semua najis tu, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Sebab apa dia kata gitu? Sebab apa? Sebab dia kata keterangan ini adalah berdasarkan dari sebuah hadis. Sebab apa dia kata tu? Sebab ada hadis. Hadis Nabi kita kata apa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salatan bighairi tuhurin. Nabi bagi tahu apa? Kita daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda? Nabi berkata, iaitu la yuqbalullah, iaitu tidak menerima Allah salatan bighairi tuhurin, iaitu solat yang dalam keadaan orang tu tidak bersuci. Nabi bagi tahu orang yang dia ni solat dalam keadaan dia ni tak bersuci, pakaian dia tak suci, badan dia tak suci, dan tempat ibadah dia tak suci, Allah tak akan terima ibadah dia, Allah tak akan terima solat dia. Sebab itulah kita kena bersuci. Kalau kita tak bersuci, Allah tak akan terima ibadah kita, Allah tak akan terima solat kita. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Pastikan kita nak solat tu kita tengok pakaian kita ni kotak ke tak. Kotak pula tengok 2 jenis lah kotak. Okey, kotak pula kita tengok pula. Mak aku ustaz batuk. Okey, kotak kita tengok pula. Okey, ada kotor yang najis, ada kotor yang bukan
Bukan najis. Ustaz beritahu, tak lihat ustaz dah beritahu dah lepas kan. Kotor ni ada kotor yang najis, ada kotor yang bukan najis. Okey, kotor yang najis contoh dia apa? Kotor yang najis contoh kita jalan-jalan, kita terpijak dalam rumah kita terpijak tai cicak. Nah. Kita pijak cicak. Jadi tai cicak tu lekat dekat tapak kaki kita. Kita tak sedar. Nah. Kita tak sedar yang kita ni dah pijak tai cicak, lepas tu tai cicak lekat dekat kaki kita. Okey, tai cicak tu najis ke tak? Najis. Jadi bila mana lekat najis kat tubuh badan kita, kita kena basuh lah. Kena basuh. Kena bersuci. Tu kotoran yang najis. Contohnya tai cicak, itu kotoran yang najis. Ada kotoran yang bukan najis. Contoh kita makan nugget. Okey, makan nugget, lepas tu sos tumpah kena baju kita. Kan? Sos tumpah kena baju kita. Lepas tu baju kita kotak tak? Kotak lah kan? Betul tak? Kita makan nugget, sos tu kena baju. Baju kita pun kotor. Bila baju kita kotor, najis ke tak tu? Tak najis, sebab kalau sos tu najis, kita tak boleh makan lah. Itu bezanya antara kotor yang najis dengan kotor yang bukan najis. Okey, kalau contoh tadi, tai cicak tadi kalau terkena pakaian kita, boleh pakai sembahyang tak? Tak boleh. Tapi kalau sos tu terkena pakaian kita, kotak tak? Kotak. Tapi boleh pakai sembahyang tak? Boleh, sebab dia bukan najis. Boleh faham tak? Okey. Kita tengok keterangan muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6, keterangan hadis ini menjelaskan bahawa seseorang yang tidak bersuci, solatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Macam Ustaz kata tadilah. Hadis tadi ni dah beritahu, kalau kita ni tak bersuci, kita tak jaga kebersihan, segala apa yang kita buat, ibadah yang kita buat tu tak diterima oleh Allah. Kita sembahyang ke, kita baca Quran ke, Allah takkan terima. Sebab apa? Sebab kita tak menjaga kebersihan dan kesucian. Okey, baik, kita tengok pula alat-alat untuk bersuci. Nak bersuci pun dia ada alat dia. Kita nak main sekolah pun ada alat dia, betul tak? Kena bawa beg, ada buku, ada pensel. Itu nak belajar. Jadi kita nak bersuci pun kita kena ada alat-alat dia. Okey. Antara alat yang boleh digunakan untuk bersuci ialah yang pertama air. Tak boleh, bukan air lah yang pertama kali. Air. Kita kena ada air. Kita nak basuh berak pun kena ada air. Nak basuh kencing ada air. Nak mandi kena ada air. Nak berwuduk kena ada air. Betul tak? Jadi semua benda yang asas pertama kali kita nak bersuci kena ada air. Okey, tapi kalau air tak ada, nak ganti apa? Yang kedua, batu. Kalau air tak ada, contoh kita berak. Kita berak. Lepas tu air tak ada, nak basuh berak. Macam mana kita nak buat? Kita gunakan batu. Kita cari batu-batu yang kasar sikit lah. Tapi jangan ambil batu yang tajam. Ambil batu yang dia bulat-bulat tapi dia kasar. Sebab apa? Nanti kita tonyoh kita punya ke tempat tu, kita tonyoh bantik tu. Kita gunakan 3 ketul batu. 3 ketul batu. Kita tonyoh guna batu pertama buang. Okay, kita buang batu tu. Jangan guna lah. Takut lagi kita kosok balik ke, tape tu lekat balik dekat kulit kita. Lepas tu guna batu yang kedua, kita calik lagi saki-baki yang ada najis yang ada tu, sampailah hilang najis tu daripada kulit kita. Tu yang kedua, gunakan batu. Lepas tu yang ketiga, benda-benda kesat. Contoh dia apa? Daun kering. Daun-daun lah. Kamu perasan kat rumah-rumah ada daun kan? Pokok, tak kira lah daun pokok apa pun. Tapi daun-daun yang kering. Sebab apa? Sebab daun kering ni dia kesat, dia kasar. Kena gunakan benda yang kesat, yang kasar, yang menyerap jenis-jenis najis ni. Contoh apa? Daun kering, apa lagi? Tisu, kertas dan sebagainya lah, benda-benda yang kesat boleh gantikan air untuk kita nak bersuci. Kita nak basuh, kita kencing ke, kita berak, kita nak basuh, boleh gunakan tisu ataupun kertas ataupun daun kering. Kemudian ranting kayu. Ranting kayu boleh guna tak? Contoh kita masuk hutan kan. Masuk hutan, air tak ada kan. Lepas tu daun kering tak ada sebab bukan seluruh. Jadi guna apa? Guna ranting kayu. Ranting kayu yang kering tu kan. Kita lap dekat tempat yang ada najis tu. Dan yang kelima adalah debu. Debu ni sebenarnya untuk apa? Untuk kita bertayamum. Debu ni untuk menggantikan
wuduk kita gunakan untuk tayamum. Okay, jelas no? Okey, habis untuk tajuk yang pertama. Ustaz akan masuk dah tajuk yang kedua. Tajuk kedua kita masuk yang akan datang. Jadi kesimpulannya Ustaz boleh buat, no? Kita ni, jadi kesimpulan yang Ustaz boleh buat yang bersuci ni sangat-sangat penting. Dia adalah hukum dia adalah wajib, sebab kalau kita tak bersuci maka solat kita pun tak diterima oleh Allah. Ibadah kita tak diterima oleh Allah sebab dekat tubuh badan kita ni ada najis, no? Dan banyak sangat alat-alat yang kita boleh gunakan untuk bersuci, antara air, batu, benda-benda kesat, contoh sepertinya tisu ataupun daun kering. Yang keempat adalah ranting kayu, dan yang kelima adalah debu. Debu ni untuk bertayamum, menggantikan air untuk berwuduk. Okey, jelas no? Boleh faham tak? Okey, Ustaz harap kamu faham lah. Kalau tak faham, macam biasa video-video Ustaz lepas Ustaz kata, kalau tak faham boleh ulang-ulang tengok video sampai kamu faham. Okey, boleh nak? Okey. Jadi sekadar itu saja daripada Ustaz video kali ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang yang buruk itu adalah daripada Ustaz sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.